Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Da'watul Tamah dan juga kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian ini dan menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah kita akan terus masuk kepada kitab Da'watul Tamah, yang mana kita masih berada pada muka surat 163. Pada minggu yang lepas kita membicarakan tentang hadis Nabi SAW pada muka surat 162, yang mana Nabi mengatakan, hassinu amwalakum bizzakati wadawu mardakum bisadaqah wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Yakni mafhumnya adalah Nabi mengatakan apabila kita mengeluarkan zakat, maka ia akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah akan menjaga harta kita. Jadi mengeluarkan zakat ini adalah tahsin, iaitu dengan kita mengeluarkan zakat, ia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita daripada kemusnahan. Perkara yang kedua, faedah daripada hadis ini adalah berkenaan dengan sedekah. Dan Nabi mengatakan, maka obatilah penyakit yang kamu ataupun orang yang sakit di antara kamu dengan memberikan sedekah. Jadi memberikan sedekah ini dengan niat syifa. Ini adalah daripada mukjizat Nabi SAW. Jadi apabila kita betul-betul ini dalam keadaan yang kita memerlukan ataupun kita dalam keadaan sakit, maka sedekah adalah daripada sebab yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan syifa. Yang ketiga adalah apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, maka jangan kita lepas daripada banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini Allah, dia sayang kepada hamba-Nya yang berdoa. Sebab Nabi SAW ini mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah parti bagi ibadah. Apabila kita berdoa kepada Allah, doa itulah ibadah. Kita mendapatkan pahala dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menzahirkan wudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah. Kita pergi kepada ini yang seterusnya. Penulis ini mengatakan, para peniaga dan para peladang, demikian pula orang yang memiliki harta kekayaan, wajiblah mereka mempelajari apa yang perlu daripada hukum zakat. Ini kita perlu mempelajari hukum ahkamnya. Kita perlu mengetahui misalan apa yang dimasukkan dengan haul, apa yang dimasukkan dengan nisab, dan jenis ini harta yang wajib dizakati, dan bagaimana kita mengeluarkan zakat. Itu semua adalah perkara yang diwajibkan kita mempelajarinya. Kemudian jika ada lagi yang dimusykilkan sesudah itu, bolehlah mereka menanya para ulama yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kenapa Imam Al-Haddad mengatakan ulama yang takut dan bertakwa ini kepada Allah? Sebab ini kalau kena ulama su, yang mana kepentingannya adalah dunia, mungkin dia akan menggunakan duit zakat itu dalam keadaan-keadaan ataupun perkara-perkara yang mana ia tidak menjadikan zakat itu sebagai sah. Saya rasa boleh dengar ya. Tidak ada masalah ya. Sekejap ya, saya cek sekejap. Saya rasa insya-Allah tidak ada masalah ya. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik. Maka beliau Al-Imam Al-Haddad, beliau membicarakan ini berkenaan dengan kepentingan untuk kita rujuk kepada ulama yang bertakwa kepada Allah. Disebabkan kalau kita kena kepada mereka-mereka yang tidak ada ketakwaan dan tidak ada keimanan, maka mereka akan menggunakan
duit zakat itu yang ini pada kepentingan yang diri mereka sendiri. Dan ini yang berlaku pada zaman dahulu dan juga pada zaman sekarang. Hukum zakat dan liku-likunya adalah luas dan jika hendak meliputi kesemua sekali harus kembali kepada kitab-kitab fiqh. InsyaAllah tak lama lagi kita akan masuk ini kepada bab zakat di dalam kitab Fathul Mu'in. Di sana akan dibentangkan perincian dan keterangannya. Sekarang ini kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Beliau mengatakan, di antara perusahaan yang banyak berkatnya yang dapat dicapai oleh manusia dalam sebab musabab kehidupan ini ialah perniagaan. Maka di sini beliau ini menukilkan hadis yang berkenaan dengan kelebihan berniaga. Kelebihan ini berniaga, dan kita ada hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan kepada kelebihan ini perniagaan yang akan dinukilkan nanti. Maka beliau mengatakan yang dijalankan dengan benar dan jujur, amanah dan nasihat kepada kaum muslimin. Sesudah itu ia adalah menternak ini binatang, telah bersabda Nabi SAW. Jadi kita ada kelebihan yang ini berniaga, dan Nabi SAW menggalakkan umatnya ini untuk berniaga, dan dalam masa yang sama kepentingan yang ini untuk ada kejujuran dan keadilan dalam perniagaan, dan supaya kita tidak menipu dalam perniagaan dan kita tidak berniaga dalam benda-benda yang haram. Semua ini harus ini kembali ini kepada hukum ahkam ini Islam. Apabila kita melaksanakan perniagaan ini dengan baik, maka seperti mana kita mafhum, ada hadis Nabi SAW akan ini dibangkitkan ini para peniaga ini yang jujur akan dibangkitkan dengan para anbiya Allah Subhanahu Wa Taala ini pada hari kiamat. Jadi ini menunjukkan ini kelebihan yakni perniagaan, dan daripada kelebihan yakni dalam ini keduniaan ini adalah kita dapat memberikan orang lain ini peluang, dan kita juga dapat membantu ini orang ini susah dengan kita memberikan peluang pekerjaan, dan begitu juga kita memberikan daripada duit zakat dan bantuan ini kepada mereka yang memerlukan. Jadi di dalam perniagaan ini ada banyak yang ini kelebihannya. Itu sebab ini umat Islam sentiasa digalakkan untuk mencari jalan yang ini perniagaan. Lebih-lebih lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk ini kita berniaga, maka lebih afdal ini kita mengambilnya. Kalau sekiranya perniagaan itu adalah perniagaan yang halal, maka itu adalah lebih afdal. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang kita boleh membantu banyak ini orang Islam yang sedang ini memerlukan pekerjaan. Ada orang ini masya-Allah dia mudah berniaga, dan dia ada kelebihan berniaga, dan dia ada duit capital ini sebagai misal, dan mudah ini bagi ini. Ada orang ini mungkin susah, dia baru bekerja, dia tidak ada ini wang ini capital dan sebagainya, dan dia memerlukan wang ataupun dalam keadaan hutang dan sebagainya. Jadi ada orang Allah Subhanahu Wa Taala memudahkannya ini untuk dia berniaga. Bagi mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, maka ia adalah daripada perkara yang perlu kita usahakan, dan kita perlu memberikan galakan kepada golongan muda kita dalam masyarakat kita. Kita perlu memberikan galakan yang ini untuk berniaga. Yakni pemuda-pemuda Islam ini perlu kita menyampaikan ini kepada mereka supaya mereka menggunakan minda mereka dan kefahaman mereka, supaya yakni mereka lihat ini kepada peluang-peluang perniagaan. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya mereka ada kemampuan ini untuk melakukan sedemikian. Dan kita lihat ini perniagaan ini dalam zaman Nabi SAW ini para sahabat ini berniaga. Begitu juga golongan tabi'in dan tabi'in. Dan datangnya Islam ini ke bahagian Nusantara ini, kita lihat banyak yakni peniaga-peniaga yang datang dalam masa yang sama, yakni mereka berdakwah di jalan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perniagaan ini adalah daripada tradisi umat Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan dalam hadis, tis'atu ash'ar rizq fit tijarah, yakni 9 yakni 10 daripada yakni rezeki adalah di dalam yakni perniagaan. Jadi kita lihat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan di dalam yakni perniagaan, dan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan rezeki bagi yakni masyarakat ini dengan adanya perniagaan. Itu sebab ini dalam Islam kita lihat ramai yakni para ulama kita, mereka yakni berniaga juga. Kita ada misalan yakni nama-nama ulama kita sebagai Al-Imam Baqillani. Al-Imam ini Baqillani, yakni dia jual baqilla. Baqilla ini dia adalah seperti apa kita mengatakan seperti kacang full gitu ya. Jadi dia berniaga jual baqilla, dikenali sebagai Baqillani, tapi nama ni bukan Baqillani. Tetapi yakni diberikan nama Baqillani disebabkan dia berniaga dengan baqilla. Begitu juga kita ada Al-Qaffal. Kita ada Al-Imam Qaffal. Kita ada Qaffal ada dua, satu Qaffal Saghir,
satu qafal kabir. Dua-dua yang ni fuqaha, yang ni ulama yang besar dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Qafal ini maksudnya orang yang apa? Yang jual ini lock. Lock apa kita panggil? Macam zaman sekarang kita panggil macam apa? Lock basikal, lock rumah dan sebagainya. Jadi qafal ini adalah orang yang jual ataupun yang berniaga dengan apa kita mengatakan ini lock pintu dan sebagainya. Dan banyak lagi yang ni kita ada yang ni misalan ulama-ulama ini yang lain yang dikenali yang ni dengan yang ni dengan perniagaan ini mereka. Jadi ini adalah perkara yang biasa di dalam ini masyarakat Islam. Al-Imam Abu Hanifah ini juga kalau kita baca sejarahnya ini, beliau adalah peniaga yang besar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar radhiyallahu an, begitu juga Abdurrahman bin Auf ini radhiyallahu an. Maka mereka adalah ulama-ulama ini yang besar. Dalam masa yang sama mereka ada melakukan perniagaan dan mereka bantu orang dan sebagainya. Dan selepas itu ini Nabi SAW mengatakan wa asyaratun fil mashiyah. Perkara yang kedua adalah berniaga dengan binatang ini ternakan, dan ini di dalamnya ada barakah. Dan sehingga hari ini kita lihat ahli perniagaan menggalakkan orang untuk berniaga dengan binatang-binatang ini ternakan, binatang-binatang ternakan, begitu juga dengan tanam-tanaman. Maka ini semua adalah perniagaan-perniagaan yang mana di dalamnya ada barakah, disebabkan kita menjadi sebab kebaikan ini bagi orang lain. Kita menjadi sebab yang mana orang ini mendapatkan makanan-makanan dan juga manfaat ini daripada binatang ini ternakan. Ini semua adalah daripada perkara-perkara yang digalakkan di dalam ini agama Islam. Kemudian barulah bercocok tanam. Padahal ini kerja bercocok tanam itu agak sukar sekali dan banyak penat lelahnya, maka balasannya dan pahalanya tentu lebih besar bagi yang niatnya baik dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah beberapa perniagaan yang Nabi sebut. Daripadanya adalah tijarah, dan selepas itu masyiyah, dan begitu juga dengan tanaman. Jadi ini semua kembali kepada keadaan kita, keadaan umat Islam di mana saja kita berada. Kalau kita berada di Singapura ini, kita tidaklah ada berkenaan dengan binatang ternakan dan begitu juga dengan tanam-tanaman. Cuma kita ada sahabat-sahabat masya-Allah mereka walaupun tinggal di Singapura tetapi mereka ada ladang di negara di negara yang lain, begitu juga dengan tanam-tanaman dan sebagainya. Maka ia bukan perkara perkara yang mustahil. Tapi kebiasaan kita di Singapura, kita ada perniagaan yang biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati rezeki kita, dan Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan berhenti di sini, dan minggu depan kita akan membicarakan hadis yang seterusnya. Sekarang kita akan masuk kepada